Okay, nombor 3, mewujudkan pelan keuangan, kita perlu ada sumber pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dia ada dua jenis, iaitu aktif dan pasif. Okay, pendapatan awak kena tahulah apa yang kita dapat, aliran tunai yang masuk, okay, setiap bulan. Jadi contoh yang aktif. Aktif adalah gaji bulanan, allowance dan commission. Okay, setiap bulan kita akan terima. Benda tu tetap kita akan terima allowance kita. Kalau kita kerja, kita automatik kita akan dapat commission kita. Okay, so ini adalah aktif. Pasif, nilai yang berubah-ubah, okay, ataupun antara terima atau tak terima. Okay, dividen yang kita terima. Dividen ni duit yang kita simpan kat bank, cukup dalam dia setiap bulan dia akan bagi, okay, ikut jumlah dalam bank tu. Jadi dividen tu berubah lah. Kalau makin banyak dalam bank, makin banyaklah dividen awak dapat. Okay, sewa rumah yang diterima. Contoh ada orang dia ada rumah yang lebih disewakan. Ada yang tak ada rumah, dia sendiri menyewa. Okay, sewa rumah ni adalah pendapatan yang pasif. Mungkin tak ada orang yang duduk dekat rumah tu kan. So bulan tu dia dapat, and then bulan depan dah ada orang duduk. Sebab tu nama dia pendapatan pasif. Faedah yang kita terima sama juga, faedah ni pun melibatkan bank lah. Simpanan yang kita simpan dalam bank. Next, nombor 3, mewujudkan pelan keuangan. Samalah. Ini adalah perbelanjaan. Okay, aliran tunai keluar. Kalau tadi masuk, yang ini keluar lah. Ada dua jenis, iaitu tetap dan tidak tetap. Tetap mesti dibayar. Okay, setiap bulan mesti dibayar dengan amount yang sama. Tidak tetap mesti dibayar, tapi nilai amount dia berubah. Okay, depends dalam keadaan semasa. So, contoh perbelanjaan tetap diberi kat sini, ansuran rumah. Ansuran rumah ini bermaksud kita beli rumah, kita bayar dekat bank. Okay, melainkan awak beli cash, so awak tak payah bayar bulan-bulan, tak ada ansuran. Okay, ini ansuran rumah. Sewa rumah, kita menyewa rumah, kita bayar pada tuan rumah. Itu beza ansuran rumah dengan sewa rumah. Okay, ansuran rumah kita beli rumah tu. Tapi kalau sewa rumah, kita menyewa rumah dengan tuan rumah. Ansuran kereta. Okay, kereta yang kita pakai, macam saya tiap-tiap bulan saya kena bayar kereta Myvi tu, ansuran kereta saya. So nilai dia fix sampailah habis bayar, 500 lebih. Okay, so samalah juga kereta-kereta yang ada lah. Kalau ada 3 kereta dan 3 kereta ansuran. Ansuran kereta ada 3 kena bayar. Okay, perbelanjaan tetap. Bayaran kad kredit. Kad kredit pun dia ada minimum yang kita perlu bayar setiap bulan. Okay, kena fix lah juga nilai dia tu. Bayaran insurans juga fix setiap bulan. Contoh macam saya bayar RM350 sebulan untuk insurans saya dan anak-anak. Okay? So ini pun sama juga, dia fix kan. Perbelanjaan tidak tetap seperti minyak petrol, barangan dapur, bil air, kad tambah nilai top up telefon awak, top up touch and go, okay? Dan bil telefon, bil elektrik. Okay, yang ini semua perbelanjaan tidak tetap. Kenapa? Bil elektrik kadang-kadang bulan ni tinggi, bulan depan rendah. Sama juga dengan bil air. Okay, minyak petrol sebagai contoh, saya BDR, so saya punya kereta tak bergerak banyak. Okay, jadi minyak petrol, saya punya perbelanjaan untuk minyak semakin rendah. Okay. Barangan dapur juga depends pada situasi. Okay, tiba-tiba bulan ni anak makan banyak pula, so kena beli makanan yang banyak. Okay, semua ni kita kira sebagai perbelanjaan. So aliran tunai positif. Awak kena tahu apa maksud aliran tunai positif. Bermaksud jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Di mana pendapatan melebihi perbelanjaan. Okay? Maknanya kita ada duit dekat tangan lagi. Lepas kita belanja, kita ada duit lagi dekat tangan. Itu maksudnya aliran tunai positif. Berbeza dengan aliran tunai negatif, pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Maksudnya pendapatan kita lagi sikit daripada perbelanjaan kita. Okay, sebagai contoh, gaji 200, sikit pula. Dapat 200, okay, and then pergi beli barang 300.5. Itu dah lebih daripada perbelanjaan kita. Okay. So, langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyediakan pelan keuangan, menentukan tujuan untuk apa kita nak capai matlamat tu. Okay, sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat,
menganalisis tabiat perbelanjaan, menetapkan tempoh masa serta menentukan strategi pendapatan. Okey, buku teks muka surat 275. Okay, dia bagi umur dekat sini, pada umur 25 tahun dia nak berkahwin dengan duit yang diperlukan RM15,000. Terusnya pada umur 30 tahun dia nak ada kereta yang berharga RM80,000. 35 tahun ada rumah sendiri RM150,000. 55 tahun dia nak melancong dengan kos RM50,000. Dan next 60 tahun dia nak, masa dia bersara dia ada RM1 juta. Okay. So kat mana kita, apa yang perlu dibuat sebulan, dia nak simpan berapa. Okay. Sebagai contoh, start tahun 2019. Okay, dia nak kahwin pada tahun 2022. Jadi ada tempoh lebih kurang 3 tahun. Dia nak simpan RM15,000. So berapa sepatutnya dalam sebulan dia kena simpan? Jadi cara nak kira RM15,000 bahagikan dengan 3 tahun, and then dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Okay, dan bila awak kira awak akan dapat 416.666667. Okay, lebih kuranglah 400. Kita buat lebih, jangan kurang. Kalau dia 416 means kita gundakan jadi RM420 sebulan. Okay, maknanya dia lebih kurang nilai ini dia perlu simpan sebulan untuk dia kahwin. Okay, next, memiliki kereta. Okay, dia nak simpan duit beli kereta tu selepas dia kahwin. So 2023 dia mula. Tahun sasaran dia nak ada kereta pada tahun 2027. So dalam tempoh 4 tahun. Okay, dia bukan bermaksud beli terus dengan harga RM80,000. Okay, dia nak gunakan untuk deposit. Deposit dia RM20,000 sebulan. Okay, maknanya dia perlukan RM20,000 dalam masa 4 tahun darabkan dengan 12 bulan. Jadi saya kira nilai dia lebih kurang sama dan jawapan RM420 juga sebulan. So nak kahwin pun simpan RM420, nak beli kereta pun RM420. Okay, itu sebulan. Nanti awak darab lah. Dan pastikan bila dah simpan tu janganlah digunakan. Itu guna untuk capai matlamat dia tu. Okay, kita pergi pada contoh 2, muka surat 276. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Okay, so ingat kalau ada highlightkanlah pendapatan aktif RM3,000, pendapatan pasif RM1,000. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak perbelanjaan tetap RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap RM650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Okay, so pendapatan aktif tadi ada RM3,000, pasif tadi ada RM1,000. Okay, dalam buku teks mungkin dia bagi dalam bentuk ayat. So, saya suka buat benda yang saya nampak. Saya buat dalam bentuk jadual ya. Okay, so yang hijau ni apa yang dia dapat. Okay, dan yang warna merah apa yang dia keluar. Tetap ada RM1,350, tidak tetap ada RM650. Okay, so awak tambahkan dua-dua ni dan awak tolak, dapatlah nilai RM2,000. Okay, jadi nilai aliran tunai dia adalah positif. Okay, dia suruh jelaskan jawapan. Okay, so kalau kita tengok masih ada akhir bulan dia ada RM2,000. So dia punya keuangan dia adalah baik. Okay, why? Sebab aliran tunai bernilai RM2,000 masih lagi dipegang oleh Encik Derek. Dia boleh lagi melabur dekat bank, okay, saham ke, emas ke dia boleh beli. Dan dia juga mempunyai wang jika berlaku apa-apa kecemasan. Okay. Kita pergi pada contoh 2B. Cik Derek juga. Okay. Tapi B dia cakap pendapatan pasif Encik Derek tak ada. Tidak wujud. Dia tak dapat pendapatan pasif ni. Okay, kita anggap pendapatan pasif ni sebagai sewa rumah. Mungkin bulan sebelum tu ada orang sewa rumah dia. Okay. Tiba-tiba bulan depan tu orang tu keluar. So dia tak dapat pendapatan pasif dia tu.
Dia tak dapat sewa rumah dan jumlah perbelanjaan dia juga meningkat sebanyak 60%. Okay, mungkin dia nak kena repair rumah tu. Okay, kita buat cerita kita lah. Meningkat sebanyak 60%, mungkin dia nak repair rumah yang orang dah sewa sebelum ni. So pendapatan dia pada bulan itu adalah 3,000 sahaja. Tiada pendapatan pesos RM1,000. And then perbelanjaan tetap plus tidak tetap dia masih lagi sama RM2,000. Tapi ada tambahan pula meningkat sebanyak 60%, bermaksud 60 bahagikan dengan 100 darabkan dengan nilai perbelanjaan dia iaitu RM2,000. Awak dapat nilai RM1,200. Jadi baki wang yang ada, bukan baki je negatif tu. Aliran tunai dia negatif. Okay. Jadi kemungkinan besar disebabkan negatif inilah dia akan pakai kad kredit. Okay. Bila pakai kad kredit automatik akan ada hutang. Okay. Ataupun dia perlu ada komitmen lain dia kena bayar setiap bulan. Okay. Jadi kat sini dia punya keuangan dia adalah membebankan cek debit. Okay. Tidak lagi seperti yang first tadi. Tadi ada RM2,000, ni jadi negatif RM200. Terlebih guna pula. Okay, next, muka surat 276. Contoh 3. Cik Janani. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Jika Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani. Okay, dia suruh kita kira. Macam tadi, pendapatan awak tambahkan semua ada RM3,500, RM1,000 dan RM850. Okay, dia ada sewa rumah, dia ajar tuition dan dia dapat gaji. Perbelanjaan tetap dan tidak tetap dia bagi RM1,200 dan RM600 sebulan. So kita tolakkan semua, kita akan dapat RM3,550. Di aliran tunai pada Cik Janani adalah positif. Okay, jadi kita tahu keuangan Cik Janani ini adalah baik sebab dia ada duit dekat tangan RM3,550 sebulan. Okay, dia boleh simpan. So dia boleh guna duit tu untuk dia simpan dekat bank untuk dia dapat faedah bulanan. Okay, dan dia juga ada simpanan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan.